menjabat jiwa pendidik menjana kualiti guru. Jadi, izinkan kami perkenalkan diri kami. Saya, Nur Syamimi Begum binti Syarudin. Dan saya Muhammad Arif Daniel dan Zainuddin. Saya Diana Kristina Elisa binti Saiful Izan. Jadi guru cemerlang yang kami pilih ialah Cikgu Helmi. Cikgu Helmi merupakan finalis Top 50 Global Teacher Prize 2020. Jadi nama penuh beliau ialah Nur Helmi bin Abdul Muttalib. Beliau merupakan anak jati Perlis dan telah mendapat pendidikan di Perlis iaitu di SK Dato' Ahmad Musa dan SMK Agama Arab. Beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran dalam sarjana muda sains kimia di Universiti Sains Malaysia. Beliau pada awalnya tidak menceburi bidang pendidikan, akan tetapi setelah berkhidmat sebagai guru ganti di sebuah sekolah di Perlis, beliau melanjutkan pengajiannya di Maktab Perguruan Pulau Pinang. Beliau kemudiannya mula berkhidmat di SMK Luar Bandar nombor 1 Sibu Sarawak pada tahun 2007 sehingga 2014. Sewaktu tempoh kelima pada tahun kelima beliau berkhidmat di sekolah ini. Beliau telah berjaya mendapatkan gelaran guru cemerlang dengan kenaikan grade daripada DG41 kepada DG44 dan bermula pada tahun 2015 sehingga ke hari ini. Beliau telah berkhidmat di SMK Jerwin Kedah. Terusnya itu sumbangan Cikgu Helmi itu sendiri. Yang pertama ialah beliau telah menjadi mentor kepada ramai guru cemerlang yang baru, iaitu kepada guru-guru lepasan ataupun guru-guru yang baru untuk posting. Mereka akan merujuk Cikgu Helmi itu sendiri untuk bertanyakan tentang apa yang patut mereka buat, persediaan apa yang mereka perlukan untuk mereka mencapai sebagai satu pangkat iaitu guru cemerlang itu sendiri. Dan yang kedua ialah beliau giat memperjuangkan equity pelajar luar bandar, iaitu beliau ingin selaraskan kemajuan di luar bandar iaitu dalam sistem pendidikan dan juga di dalam bandar, iaitu sebagai satu sistem yang sama rata, sama ada kemajuan internet, belajar, sesi pembelajaran pengajaran dan sebagainya. Yang ketiga ialah beliau berjaya menginspirasikan ramai anak muda untuk memberi komitmen yang penuh dalam kerjaya mereka. Seperti mana saya kata tadi, ramai lepasan guru-guru baru yang ingin posting ke tempat-tempat seperti pedalaman ataupun bandar, mereka akan merujuk Cikgu Helmi ini sendiri untuk membuat persediaan mengajar di sekolah, persediaan awal untuk mengajar di sekolah. Dan yang terakhir ialah beliau giat memperjuangkan iaitu tiada kasta dalam pendidikan. Ini maksudnya beliau ini dalam pendidikan itu tiada lagi perbezaan antara kaum, sama ada Melayu dilebihkan, Cina, India dan juga gender itu sendiri. Maksudnya lelaki lebih mudah untuk masuk ke universiti dan juga perempuan agak susah kerana perempuan begitu ramai untuk menyambung pelajaran. Seterusnya, berbagai kegiatan aktif yang telah disertai oleh Cikgu Helmi. Beliau bukan sahaja berkongsi amalan terbaik mengenai pembelajaran abad ke-21 ataupun PAK21 dan STEM, tapi beliau juga giat menghasilkan video eksperimen sains menerusi aplikasi YouTube, Instagram, Facebook dan sebagainya. Terdapat juga lebih daripada 500 CD ceramah dan bengkel di seluruh negara yang dikongsikan oleh beliau. Jadi sepanjang perkhidmatan Cikgu Helmi berkhidmat sebagai seorang guru cemerlang, beliau telah memperoleh lebih daripada 150 anugerah ataupun pencapaian yang cemerlang. Jadi antaranya termasuklah Agent for National Transformation 2014 oleh SKNM, Ikon Guru STEM Kebangsaan 2019, Naib Johan Guru Adimira PAK21 Anjuran Madu, Guru Adimira Kebangsaan 2019, Guru Inspirasi McDonald 2020, Malaysia Best Science Teacher di Bali, Indonesia pada tahun 2018. Beliau juga telah memperoleh anugerah Puteri Mahacantri oleh Istana Thailand pada tahun 2021 dan beliau merupakan guru Malaysia yang pertama terpilih untuk mengikuti kursus guru antarabangsa di SEN
iaitu Pusat Nuklear Eropah di Switzerland. Jadi berikut merupakan penyertaan antarabangsa yang telah disertai oleh Cikgu Helmi. Antaranya termasuklah pertukaran guru Malaysia ke Korea pada tahun 2015 di Daegu Girls Commercial High School. Beliau juga telah menjadi fasilitator bagi bahagian STEM di Bandung, Indonesia, membentang best follow-up activities bagi seminar SSAEM 2016 di Seoul, dan beliau telah menyertai program angkasa guru antarabangsa bersama NASA di US Space dan Rocket Center Amerika Syarikat. Baiklah, ini adalah sesi soal bicara bersama dengan Cikgu Helmi di mana kami bertiga mengadakan sesi temu bual tentang Cikgu Helmi ini, dan kami bertanya khabar tentang soal tips-tips guru cemerlang dan pandangan Cikgu Helmi itu sendiri tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan dan implikasi guru cemerlang itu sendiri. Baiklah, ini merupakan pandangan daripada Cikgu Helmi itu sendiri tentang tips-tips guru cemerlang, di mana di dalam video TikTok ini Cikgu Helmi memberi sedikit tips dan memberi sedikit pandangan kepada guru-guru di luar sana yang ingin memohon guru cemerlang. Okey, kalau you cikgu baru, you mulakan dengan habit untuk tangkap gambar dan simpan dokumen-dokumen penting tau. Maksudnya benda tu nanti akan jadi you punya evidence untuk you apply. Sebab bab bekerja ni biasanya semua cikgu pun lebih kurang, tapi part dokumentasi itulah nak menunjukkan kata yang memang itu you buat. So yang itu biasakanlah. Dan satu lagi saya selalu nasihat untuk adik-adik yang baru posting ni, selalulah tangkap gambar atau tak. Gambar tu pun boleh jadi satu evidence untuk you dan sangat memudahkan. Gambar yang maksud saya gambar aktiviti dalam kelas, gambar PDP apa semua tu yang relate to your subject. Okay? Sebab yang tu akan jadi bahan yang sangat penting bila you nak apply guru cemerlang, sebab you nak letak dalam slide untuk presentation, you nak letak dalam you punya report, everything. Okay? Ini adalah tips-tips yang diberikan oleh Cikgu Helmi kepada guru-guru yang ingin memohon guru cemerlang, di mana beliau memberi tips dari segi selalu untuk mengambil gambar, simpan dokumen penting untuk memohon guru cemerlang ini. Dan apabila seseorang guru itu mengambil gambar keadaan dalam kelas, itu akan memudahkan guru-guru untuk memohon guru cemerlang pada masa hadapan. Kita beralih kepada aspirasi pendidikan. Seperti yang kita sedia maklum, aspirasi pendidikan terbahagi kepada 5, iaitu akses, kualiti, kecekapan, equity dan perpaduan. Jadi menurut pandangan Cikgu Helmi itu sendiri, aspirasi pendidikan ini sebenarnya menggambarkan hala tuju yang jelas dan jenis pendidikan yang diingini oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk lahirkan generasi yang cemerlang dan seterusnya dapat berdaya saing di peringkat global selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan sendiri untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan antarabangsa. Jadi, aspirasi pendidikan yang pertama iaitu akses, di mana di bawah kriteria akses ini, Kementerian Pendidikan Malaysia ingin memastikan tiada keciciran murid dari peringkat sekolah rendah sehinggalah ke peringkat sekolah menengah. Jadi, pelbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri. Seperti yang dapat kita lihat, sewaktu pandemik COVID-19 melanda negara kita, pelbagai langkah yang diambil oleh kementerian. Antaranya termasuklah pihak kementerian telah bekerjasama dengan syarikat-syarikat terkemuka seperti Google dan Microsoft untuk mengakses pembelajaran secara percuma agar memudahkan murid-murid dan guru-guru untuk melakukan pembelajaran secara maya. Jadi oleh sebab itu wujudlah beberapa aplikasi baharu seperti Google Meet, Google Classroom, Zoom, Microsoft Office dan sebagainya. Jadi di sini Kementerian Pendidikan Malaysia ingin memastikan setiap murid memperoleh pembelajaran yang berkualiti. Bukan itu sahaja, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah memilih beberapa orang guru untuk diberikan bimbingan oleh pihak Google dan Microsoft sendiri tentang penggunaan platform-platform baharu yang wujud bagi memperkembangkan lagi sistem pendidikan di negara kita. Jadi guru-guru yang dibimbing ini akan menjadi jurulatih utama untuk membimbing guru-guru yang lain dan murid-murid untuk mengakses sesuatu platform itu dengan mudah bagi memperoleh maklumat berkaitan dengan sesuatu topik pembelajaran. Kriteria aspirasi pendidikan yang kedua iaitu dari segi kualiti.
di mana seperti yang kita sedia maklum terdapat ujian antarabangsa iaitu PISA dan TIMSS. PISA dan TIMSS ini bukan sahaja kita hendak memahirkan murid dalam bidang sains dan matematik, tapi sebenarnya kita hendak melahirkan murid yang mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi. Seperti berdasarkan keputusan ujian PISA dan TIMSS baru-baru ini, negara Brunei merupakan antara negara yang berjaya mendapatkan keputusan yang cemerlang. Hal ini dapat kita lihat sewaktu pandemik COVID-19 juga, di mana pada ketika itu pihak Kementerian Pendidikan di Brunei itu sendiri telah menyediakan tablet kepada semua pelajar bagi memastikan mereka meneruskan pembelajaran. Bukan itu sahaja, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah mengubah sistem pendidikan kurikulum yang baru, di mana dahulunya kita mempunyai kurikulum berteraskan sekolah rendah KBSM dan kurikulum berteraskan sekolah menengah KBSM, dan kemudiannya terdapat beberapa penambahbaikan dan penamaan semula, di mana sekarang wujudnya kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Jadi reformasi KSSR dan KSSM yang dibawa masuk ke dalam sistem pendidikan Malaysia pada hari ini sebenarnya bukan sahaja menitik beratkan murid untuk menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, tapi kementerian juga menitik beratkan murid-murid supaya menguasai STEM. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran sains, murid-murid berpeluang untuk mengaplikasikan sesuatu topik yang dipelajari dengan melakukan amali maupun eksperimen di makmal. Jadi, melalui kriteria kualiti ini, kita dapat melahirkan generasi yang mempunyai fikiran yang logik dan boleh beradaptasi dengan segala cabaran selaras dengan PAK 21. Jadi kriteria yang ketiga pula iaitu kecekapan, di mana Kementerian Pendidikan Malaysia ingin memaksimumkan keberhasilan murid. Sebagai contoh, pendidikan di negara kita telah melakukan program twinning, iaitu program pertukaran tenaga pengajar antara negara kita sendiri dan juga negara lain. Jadi sebenarnya melalui program twinning ini, pelbagai kajian yang telah diperoleh oleh tenaga pengajar di negara kita setelah berpindah kepada negara luar. Dan bukan itu sahaja, murid-murid ataupun pelajar-pelajar di negara kita memperoleh kemahiran yang baru daripada guru asing yang dibawa masuk ke dalam sekolah-sekolah di Malaysia. Jadi dekat sini kita dapat melahirkan murid yang akan menjadi aset yang sempurna dan seterusnya mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dan mampu berdaya saing dengan negara-negara maju yang lain. Jadi aspirasi pendidikan yang keempat iaitu equity. Equity ataupun sinonimnya kesaksamaan seperti jurang antara murid luar bandar dan bandar, jantina serta sosioekonomi. Sebagai contoh yang dapat kita lihat pada hari ini, sekolah-sekolah berasrama penuh seperti MRSM, sekolah sains maupun sekolah elit seperti sekolah premier ataupun sekolah kluster itu sendiri tidak terhad kepada murid-murid yang terdiri daripada golongan berada sahaja. Malah setiap sekolah itu mempunyai murid-murid yang terdiri daripada pelbagai sosioekonomi. Jadi dekat sini sebenarnya pendidikan negara kita bukan sahaja mengutamakan pendidikan di negara kita, tidaklah mengutamakan murid-murid yang berasal daripada golongan berada. Sebaliknya mereka juga menitik beratkan murid-murid yang terdiri daripada golongan yang kurang berada ataupun golongan B40 untuk memberikan peluang kepada mereka supaya dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi, Cikgu Halmi sendiri memperjuangkan tiada kasta dalam pendidikan. Dan akhir sekali, aspirasi pendidikan yang kelima iaitu perpaduan. Seperti yang kita sedia tahu, Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk, iaitu masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan juga agama. Jadi di sini kita dapat lihat situasi sekolah-sekolah pada hari ini. Sesebuah sekolah itu bukannya terhad kepada murid Melayu sahaja maupun murid India ataupun Cina sahaja. Sebaliknya, terdapat sekolah di Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum.
Jadi di sini murid-murid yang terdiri daripada pelbagai kaum ini akan mempelajari silibus pembelajaran yang sama, kurikulum yang sama dan melakukan aktiviti-aktiviti bersama. Jadi dekat sini mereka dapat menerima perbezaan dan saling menghormati antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, murid-murid yang terdiri daripada pelbagai kaum ini juga berpeluang untuk mempelajari budaya kaum masing-masing. Dan seterusnya kita bergerak kepada hal yang tuju pendidikan. Seperti mana yang kita tahu dalam memacu pendidikan negara Malaysia yang tinggi ini untuk menerusi abad ke-21, setiap pihak termasuk KPM dan juga masyarakat di Malaysia ini haruslah menitik beratkan aspek pendidikan ini. Jadi langkah-langkah yang harus dititik beratkan ialah melalui Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPM. Jadi pertama sekali kita bergerak kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Seperti mana yang kita tahu dalam SKPM 2010 ini adalah untuk memastikan taraf pengurusan dan pengajaran memuaskan, dapat diwujudkan dan dikekalkan dalam sistem pendidikan. Dan objektif yang kedua ialah mengukur pendidikan yang jelas dan komprehensif secara berterusan. Jadi melalui Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 ini adalah menitik beratkan taraf pengurusan dan pengajaran bagi memastikan kemenjadian murid terus dipertingkatkan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat dalam aspek Standard Kualiti Pendidikan Malaysia ini? Jadi yang pertama adalah kepimpinan dan hala tuju, di mana sekolah harus memainkan peranan penting dalam menggerakkan warga sekolah secara bersepadu dan mampu untuk tingkatkan kualiti pembelajaran. Warga sekolah yang dinyatakan di sini adalah pelibatan pentadbir dan juga murid-murid terutamanya. Jadi guru juga terlibat dalam kepimpinan dan hala tuju ini kerana guru adalah penggerak utama kepada pelajar-pelajar untuk meningkatkan lagi kualiti pembelajaran. Jadi standard yang kedua ialah pengurusan organisasi. Sesemua sekolah haruslah mempunyai organisasi yang secara matang berdasarkan potensi dan keperluan staf dan kemudahan sumber dalaman dan luaran. Jadi organisasi di sekolah itu sendiri harus mantap dengan adanya kecukupan staf dan pentadbir-pentadbir dan juga pejabat. Bukan sahaja guru yang memainkan peranan di sekolah, namun staf-staf dan juga pentadbir-pentadbir haruslah memainkan peranan yang penting. Jadi standard yang ketiga ialah tentang pengajaran dan pembelajaran, di mana guru haruslah bijak dalam melaksanakan rancangan pembelajaran dan memastikan proses PMP berkualiti tinggi. Proses PMP ini adalah melibatkan proses yang menarik, proses pembelajaran dan pengajaran yang baik kepada murid-murid supaya murid-murid minat untuk belajar. Standard yang keempat ialah kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah ini sebenarnya haruslah menerapkan ilmu tentang untuk melahirkan murid yang bersifat ilmu berpengetahuan serta mampu untuk menunjukkan sikap pribadi yang baik. Jadi di sekolah inilah tempat untuk murid-murid ataupun kanak-kanak untuk membentuk diri mereka dengan baik dan berakhlak mulia. Jadi standard yang terakhir adalah tentang pengurusan kurikulum dan sukan dan standard yang terakhir ialah pengurusan kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Dalam segi ini, pihak sekolah atau organisasi sekolah itu sendiri haruslah memantapkan pengurusan ketiga-tiga bidang ini bagi melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Jadi kita bergerak kepada Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua, di mana ini adalah penambahbaikan daripada SKPM 2010 sebentar tadi. Jadi SKPMG gelombang kedua ini adalah dia mementingkan lagi kemenjadian satu organisasi sekolah itu, di mana menerapkan pentadbir dan guru-guru itu untuk menjadi aktif bagi melahirkan seseorang murid yang berkualiti dan memahami apa yang dipelajari dalam kelas. Jadi, standard yang pertama adalah melibatkan kepimpinan, di mana kepimpinan ini adalah organisasi yang paling tinggi yang melibatkan PGP. PGP itu adalah singkatan daripada pengetua atau guru besar. Jadi, PGP ini adalah bertindak sebagai pemimpin dan pendorong kepada sekolah itu sendiri. PGP ini menjadi pemimpin kepada guru-guru di bawahnya dan juga pentadbir-pentadbir, dan menjadi pendorong kepada satu rancangan yang dijalankan di sekolah itu. Jadi standard yang kedua adalah melibatkan pengurusan organisasi, iaitu
iaitu pengurusan aset, pengurusan sumber pendidikan dan perancangan strategi. Pengurusan aset di mana keuangan di sekolah itu juga haruslah dimantapkan, kerana daripada keuangan itu juga adalah satu medium untuk melahirkan seorang murid yang berjaya dan berkualiti, kerana guru-guru ini harus menyediakan satu bahan pengajaran yang menarik. Jadi dari segi pengurusan aset ini, sekolah itu sendiri harus menyumbang dan menyediakan aset dari segi keuangan untuk diberikan kepada guru-guru untuk menyediakan bahan pengajaran yang menarik. Seterusnya kita bergerak kepada pembelajaran dan pemudahcaraan. Jadi dalam standard ini, guru adalah peranan penting untuk memainkan pembelajaran dan pemudahcaraan ini. Maksudnya guru itu bergerak sebagai perancang dan pendorong kepada murid. Guru itu juga sendiri haruslah menjadi penilai kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh murid itu sendiri. Bergerak kepada slide yang seterusnya, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi PPM ini juga adalah satu inisiatif untuk mencapai hala tuju pendidikan Malaysia yang jadi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini juga adalah satu inisiatif kepada guru-guru untuk melahirkan kemenjadian murid ini supaya lebih baik. Jadi objektif utama PPM ini adalah untuk mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas dalam sistem pendidikan dan murid. Yang kedua adalah untuk memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi fokus kepada asas kepada pendidikan, iaitu asas kepada pendidikan, tingkatkan kualiti, rapatkan jurang pencapaian, galakkan panduan dan memaksimalkan keberkesanan sistem, di mana asas kualiti dan rapatkan jurang keberkesanan sistem ini merupakan aspirasi pendidikan yang harus dititikberatkan oleh semua pihak dalam menjayakan kualiti pendidikan. Seterusnya, objektif yang terakhir adalah untuk menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan dan perubahan terhadap Kementerian Pendidikan Malaysia. Maksudnya daripada Kementerian Pendidikan Malaysia lagi harus diubah cara penggunaan dan cara organisasinya dan cara perancangannya tersendiri. Barulah sekolah-sekolah yang lain bergerak secara efektif. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada implikasi guru berjiwa pendidik. Yang pertama ialah pengukuh perpaduan dan pembina negara bangsa. Saya akan baca seperti selalu dahulu. Pembentuk modal insan yang seimbang dan harmonis, mempertingkatkan kemampuan profesional, mengamalkan budaya kerja yang cemerlang, melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat, melaksanakan penyelidikan dan kerjasama antarabangsa dan bersikap demokrasi. Dan untuk implikasi guru berjiwa pendidik ini, saya hanya memilih 4 sahaja, iaitu mengamalkan budaya kerja yang cemerlang. Ini merupakan asas kepada peningkatan dan kualiti pencapaian pendidikan itu sendiri. Guru-guru perlulah saling bekerjasama untuk menjayakan ataupun merealisasikan aspirasi pendidikan dan juga PPM itu sendiri. Guru perlulah mempunyai sifat integriti dan positif, kerana ya betul, dalam pendidikan ini untuk melakukan pengajaran di zaman-zaman yang kini dan mendatang, ianya akan menambah tekanan kepada warga pendidik itu sendiri, tetapi guru-guru perlulah bersikap matang dan mengambilnya sebagai pedoman untuk menerapkan kemajuan dalam sistem pendidikan di Malaysia ini. Yang seterusnya ialah guru perlu melaksanakan tanggungjawab dengan ikhlas dan amanah. Ianya bagi tidak melakukan kerja dengan sia-sia, kerana guru perlu memegang dengan kriteria kemenjadian murid itu sendiri, kerana guru perlu memaksimumkan modal insan negara ini kerana telah diberi amanah oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan individu-individu yang boleh menggantikan tempat pemimpin yang sekarang untuk memajukan negara dari pelbagai sektor itu. Dan seterusnya, yang kedua ialah pemupuk perpaduan dan pembina negara bangsa. Ini amat sinonim dengan isu yang amat dititik beratkan untuk melahirkan masyarakat yang saling bekerjasama dalam memajukan negara. Ianya bergantung kepada perkongsian nilai serta semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Seperti mana yang kita ketahui, negara Malaysia merupakan
satu negara yang diduduki oleh pelbagai etnik ataupun berbilang kaum. Jadi guru-guru ini sebagai satu penyambung untuk pelajar-pelajar ini yang berbilang bangsa ini saling bekerjasama dan ada semangat patriotism dalam diri mereka tanpa ada rasa perbezaan dalam diri mereka. Seperti yang kita ketahui, negara Malaysia ini terdapat beberapa jenis sekolah vernakular, iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah kebangsaan. Jadi bagi saya sendiri ini akan menjauhkan lagi jurang antara kaum itu kerana mereka tidak dapat berkomunikasi secara menyeluruh lagi kerana terdapatnya perbezaan sekolah-sekolah yang sebegini. Dan yang seterusnya, membangun modal insan dan membina jati diri murid yang kukuh, berdaya saing, berkeyakinan tinggi dan berpegang teguh kepada agama dan nilai sejagat. Ini tidak hanya berpegang kepada kurikulum ataupun murid tidak hanya berfokus kepada pembelajaran sahaja, tetapi mereka perlulah giat aktif dalam kurikulum itu sendiri, dan guru merupakan pembimbing mereka untuk menjadi seseorang yang mempunyai jati diri yang tinggi, kerana ini bagi membuka mata mereka untuk mereka memilih pekerjaan apabila mereka meningkat dewasa nanti. Dan yang seterusnya, yang ketiga ialah pembentuk modal insan yang seimbang dan harmonis. Guru sebagai penggerak kepada murid-murid dalam mendidik dan membentuk kemenjadian seseorang murid. Ini kerana guru ini sebagai pembantu, ataupun kita tahu seseorang pelajar itu ataupun setiap pelajar itu tidak mempunyai kebolehan yang sama. Jadi guru ini perlulah cakna dengan setiap pelajar yang dia ajari untuk sentiasa membimbing dari A sampai Z. Kerana kita tahu murid-murid ini nilai IQ dia berbeza, keupayaan fikir dia berbeza, keupayaan diri mereka juga berbeza. Jadi gurulah sebagai peneraju ataupun pembawa semangat mereka untuk mereka terus naik ke atas, dan pembakar semangat mereka untuk terus maju ke hadapan dan menyambung pembelajaran di peringkat yang lebih tinggi lagi. Yang terakhir, mempertingkatkan kemampuan profesional. Kemajuan sekolah dipengaruhi oleh kemampuan dan usaha guru dalam melaksanakan PDPC. Seperti mana yang kita tahu, negara kita telah mengalami PDPC dan juga pada tahun 2020 itu telah berlakunya sesi pembelajaran secara dalam talian kerana adanya pandemik COVID-19. Jadi ini sedikit sebanyak walaupun itu telah menjadi satu halangan, tetapi Kementerian Pendidikan Malaysia ini telah jadikan ia sebagai satu batu loncatan untuk negara Malaysia terus maju untuk menggunakan platform media sosial sebagai satu tempat pembelajaran ataupun sesi pengajaran dan pembelajaran. Walaupun pada awalnya tidak berjaya, tetapi semakin lama ianya nampak corak perubahan di mana ia amat memudahkan murid itu sendiri kerana mereka boleh melakukan pencarian maklumat di dalam internet ataupun di mana-mana platform yang telah disediakan oleh kerajaan Malaysia. Bukan setakat itu sahaja, guru-guru juga telah banyak menggunakan platform seperti Google Classroom untuk memberi tugasan untuk murid-murid siapkan di rumah. Jadi ini tidak akan membebankan ataupun mengurangkan konsentrasi pelajar itu sendiri dalam menjalani proses pembelajaran dan pengajaran. Dan seterusnya ialah guru yang cemerlang akan sentiasa meningkatkan kemampuan profesionalnya. Ini sangat sinonim kerana ini sangat sinonim dengan guru yang baru sahaja dilantik ataupun diposting. Perlulah sentiasa
mencabar diri mereka sendiri untuk mengambil peluang menjadi guru yang cemerlang, ataupun seperti yang Cikgu Haini katakan, setiap guru itu tidak boleh hanya duduk di setempat sahaja ataupun di satu aras, kerana apabila dia mengerahkan segala tenaga, beliau kerahkan segala tenaga beliau tetapi tidak memohon guru cemerlang, ianya sama sahaja seperti sia-sia kerana adil lah. Kerana ianya tidak adil dengan apa yang kita berikan kepada pihak sekolah, tetapi kita hanya dapat pulangan yang sedikit. Jadi amat pentinglah untuk kita sentiasa bergerak maju dan meningkatkan potensi diri dan mencabar diri untuk terus maju ke hadapan. Yang seterusnya ialah guru yang cemerlang perlulah kreatif menggunakan pendekatan pembelajaran ini. Guru yang cemerlang itu perlulah ini bermaksud guru yang cemerlang itu perlulah menggunakan apa sahaja yang boleh dilakukan sebagai bahan bantu mengajar ataupun apa sahaja yang boleh membantu murid untuk terus maju dan memahami apa yang diajarkan dan untuk mengelakkan kekeliruan dalam sesuatu tajuk yang diajarkan oleh guru itu sendiri ataupun sesuatu subjek yang diajarkan oleh guru itu sendiri. Dan yang terakhir ialah pendekatan pedagogi relevan budaya boleh diaplikasikan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bagi kita sendiri sebagai seorang guru, apabila kita pergi ke tempat sebagai contoh kita posting ke Sabah Sarawak, di sana sebagai saya seorang guru yang beragama Islam, kita tahu yang di sana merupakan satu tempat yang banyak agama yang diamalkan di sana. Jadi kita hanya perlu membiasakan diri dan menerima apa yang diamalkan di sana, tetapi tidak terlalu terikut. Cuma kita tidak menghalang apa yang berlaku di sana dengan apa yang berlaku di sana dengan situasi diri kita. Jadi itu sahajalah. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian. Terima kasih. kasih.